Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen podcast channel YouTube Mona Lisa. Macam biasa, untuk segmen ni anda tak perlu nak tenung muka saya. Anda just tekan play, minimize. Anda boleh sambung kerja anda sambil dengar saya membebel. Untuk topik kali ni ada dua benda yang saya nak kupas. Dua benda yang saya nak react berdasarkan satu post yang saya jumpa dekat Facebook. Post tu dia kata, bye-bye PS5. Aku terpaksa lepaskanmu. Akhirnya aku beralih ke PS Backbone One. Lagi best, boleh transform smartphone jadi PlayStation. Pasang benda ni, boleh main semua game. Klik link yang ada dekat bawah. Macam biasa. Ini adalah satu post affiliate. Cuma dari post ni ada dua benda yang saya nak perjelaskan kepada anda. Yang pertama tentang PS Backbone One, yang mana ini adalah produk terbaru dari Sony ataupun PlayStation tu sendiri. Memang betul ramai yang salah sangka mengatakan ini adalah handheld konsol pertama dari Sony, tapi sebenarnya tak. Handheld konsol pertama macam tak betul, sebab sebelum ni Sony ada PS Vita, Sony pun ada PSP, so dia bukanlah handheld konsol pertama, tapi boleh jadi Steam Deck killer ataupun Nintendo Switch killer dari Sony. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, sayangnya PS Backbone One ni bukanlah konsol, sebaliknya adalah controller yang mana dia diperlukan untuk anda main PS Plus dekat smartphone anda. Untuk guna PS Backbone One ni, anda perlukan yang pertama smartphone. Yang kedua, dekat smartphone anda kena langgan PS Plus. Yang ketiga, anda kena ada PS5 ataupun PS4 yang connect dengan internet. Jadi, secara tidak langsung dia memberitahu kepada kita yang mana kalau anda nak guna PS Backbone One ni, anda tetap kena ada PS4 ataupun PS5. Untuk orang yang aware dengan teknologi, mungkin kita rasa macam benda ni nonsense lah. Takkanlah Sony dia keluarkan satu produk untuk matikan main produk dia. Kita semua tahu yang main produk Sony adalah PS5 ataupun PS4 tu sendiri. Takkanlah dia keluarkan satu produk yang lebih murah, harga RM500 Malaysia, untuk matikan produk utama yang berharga RM3,000 Malaysia tu kan. Memang nonsense. Tapi kan, sebenarnya untuk siapa-siapa yang tak aware dengan teknologi ataupun berita PlayStation tu sendiri, salah faham mungkin berlaku. Ada kawan saya, seorang perempuan, dia baca post tu, dia rasa macam okey nak beli untuk husband dia. Dia fikir kalau dia beli PS5, harga dia RM3,000 Malaysia, tapi kalau dia beli PS Backbone One seperti mana dinyatakan dekat post tu, dia dapat jimat RM2,500 Malaysia. Bayangkan kalau dia terbeli PS Backbone One and dia tak ada PS5, dia bukan jimat RM2,500 Malaysia, tapi dia rugi RM500 Malaysia. Dia kena beli pula PS5 kalau dia nak hadiahkan PS5 dekat dia punya husband tu. Nampak tak? Post ni memang mengelirukan. So, itu benda yang pertama yang saya nak update kepada anda tentang PS Backbone One. Actually, ramai juga komplain tentang benda ni. Semua orang berharap yang PlayStation datangkan satu handheld console untuk fight dengan Nintendo Switch, untuk fight dengan Steam Deck, untuk fight dengan Asus ROG Ally. Sayangnya, buat masa ni belum ada apa-apa berita tentang handheld console dari PlayStation. Orang kata PS Vita one of the best handheld console yang PlayStation pernah keluarkan. Namun begitu, sambutan dia agak kurang. Bukan sambutan dari segi pengguna sebenarnya, tapi sambutan dari segi developer game menyebabkan konsol tu mati. Okey, settle tentang PlayStation. Sekarang saya nak cerita serba sedikit tentang affiliate lah. Post yang saya nyatakan kepada anda tadi memang adalah satu post affiliate yang mana kalau anda klik link yang dia bagi kepada kita dalam post tu dan anda beli produk yang ada dalam link tu, mereka akan dapat duit. Actually, untuk ramai yang fikir kalau beli produk dari link tu akan dapat duit kan. Sebenarnya bila anda sampai satu level dekat Shopee punya affiliate ni, kalau anda tak beli produk yang diiklankan pun, anda beli produk lain menggunakan link yang sama, dia tetap dapat commission. That's why mereka promote tanpa fikir kesan lah. Asalkan orang klik link tu, lepas tu beli, kita kata mungkin beli coklat ke, beli kedis ke, beli apa-apa yang harga RM1, RM2 ke, dia akan tetap dapat commission lah. Okey, affiliate ni untuk siapa-siapa yang tak tahu, dia adalah satu sistem yang mana kalau kita promote satu-satu produk tu, orang beli dari link yang kita promote dan kita akan dapat commission.
Basically, saya sendiri ada buat affiliate. Saya bagi contoh, kalau saya letak link untuk anda beli benda alah ni, slug ni, yang ada kepala. Kalau anda beli slug ni dari link yang saya letak, harga untuk slug ni ialah RM3.99. Kalau anda beli, saya akan dapat komisen sebanyak 20 sen. So, ini adalah affiliate. Affiliate yang famous atas muka bumi Malaysia sekarang ada dua. Yang pertama ada Shopee affiliate. Yang kedua ada TikTok. Beg kuning. Itu adalah affiliate. Dengan affiliate ni memang boleh kaya. Seriously, memang boleh kaya. Ada orang yang saya kenal, dia punya income dari affiliate ni boleh cecah sampai RM80,000 Malaysia sebulan. Yes, RM80,000 Malaysia. Dia bukanlah satu benda yang tipu-tipu. Saya dah saksikan sendiri dia punya kejayaan tu. Memang mantap. Cuma bila kita nak buat affiliate ni, kita kena ada etika jugalah. Jangan main promote je. Mana-mana produk yang kita jumpa, reka review yang mengarut supaya orang beli, yang tu jangan sesekali buat. Macam post yang kita sedang bincang ni. Post ni nampak tak bermasalah kan? Dia promote PS Backbone One, satu produk baru dari PlayStation. Tapi info yang dia bagi kepada kita, siap suruh jual PS5 ataupun jangan beli PS5. Sebaliknya beli PS Backbone One ni disebabkan ini adalah replacement PS5, which is fakta ni adalah salah, tidak tepat dan boleh menganiaya sesetengah orang yang percaya kepada post ni. Sebelum ni ada berlaku isu besar antara Rin Mansur dengan satu page yang agak besar di Malaysia ni, yang mana page tu dia pakai gambar dan juga video dari Faiz Zainal ataupun Faz Channel yang review robot anjing dari Xiaomi tu. Dekat post tu, dia tak ada bagi kredit langsung dekat Faz. Dia tak ada nyatakan benda ni dari Faz. Tapi dia buat seolah-olah dia sendiri yang test robot ni dan dia nak racun orang supaya belilah. Which is, Rin Mansur tak bersetuju dengan benda tu. At least minta izin dari Faz ataupun kreditkan kepada Faz lah. Kenapa buat post tu macam dia punya. So, bagi saya, affiliate ni, kalau nak buat affiliate tentang barang-barang elektronik, bukan terhad kepada barang-barang gaming, sebolehnya test dulu. Lepas tu baru bagi review yang anda sendiri rasa. Jangan tengok dekat Facebook, jangan tengok dekat media sosial orang review A, B, C dan terus follow mereka, copy paste macam tu saja. Seriously, barang elektronik ni sangat-sangat complicated. Sebelum ni saya ada nampak satu post yang kata, kalau nak beli TV, belilah Philips, sebab Philips ni dia punya warna cantik. Lepas tu kalau nak yang tahan lasak, belilah Sharp. Kalau nak yang spare part dia senang cari, belilah bla bla bla. Which is benda ni tak berapa tepat. Dia sekadar macam pendapat peribadi yang terhad sahajalah. So bagi saya, bila nak buat affiliate ni, kita kena test dulu produk tu dan kita nyatakan pendapat peribadi kita yang sebenar-benarnya, bukan rekaan semata-mata nak raih orang klik link yang kita bagi tu. Jadi kalau anda nak buat affiliate, anda kena ada etika lah bagi saya. Dari segi hukum Islam, halal dah haram, saya tak pasti. Tapi kalau tengok kepada gayanya, macam ada sedikit unsur horor ataupun kabur ataupun penipuan yang berlaku dekat situ, automatically dia akan jadi haram lah. Wallahualam, saya tak pasti, anda boleh rujuk ustaz tentang benda ni. Cuma saya nak ingatkan kepada semua affiliator, orang-orang yang buat affiliate dekat luar sana, sila buat secara etika. Kalau anda belum buat lagi affiliate, saya nak sarankan anda buat. Anda boleh cuba buat, sebab dia boleh jadi income yang dia boleh bagi satu income yang sangat lumayan kepada anda. Itu saja untuk podcast kita kali ini. Terima kasih kerana menonton. Saya letak playlist podcast dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Jumpa lagi.